Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang isu konflik persempadanan di Malaysia yang melibatkan ruang udara, laut dan darat serta isu ekonomi global iaitu impak pandemik COVID-19. Baiklah, pertama sekali saya akan menceritakan tentang isu persempadanan darat yang melibatkan isu Lahad Datu. Isu persempadanan di Lahad Datu ini terletak di pantai timur Sabah, Malaysia dan merujuk kepada beberapa masalah keselamatan dan ketegangan berkaitan dengan tuntutan kedaulatan oleh Sultan Sulu ke atas Sabah serta aktiviti militan dan penyeludupan yang sering berlaku di kawasan tersebut. Isu persempadanan ini melibatkan tuntutan kedaulatan oleh Sultan Sulu yang berakar umbi dari sejarah penyerahan wilayah Sabah Borneo Utara kepada syarikat Borneo Utara British pada tahun 1878 oleh Sultan Sulu. Filipina berdasarkan perjanjian ini telah menganggap Sabah sebagai sebahagian daripada wilayah Sulu, walaupun Malaysia menganggap isu ini telah selesai selepas Sabah memilih untuk menyertai Malaysia pada tahun 1963. Filipina terus mengemukakan tuntutan ke atas Sabah secara diplomatik. Jadi, apakah kesan tuntutan ini kepada Lahad Datu? Seperti yang kita tahu, Lahad Datu terletak berhampiran dengan perairan yang menghubungkan selatan dan Sabah. Oleh itu, kawasan ini sering menjadi titik panas untuk ketegangan yang berkaitan dengan tuntutan kedaulatan tersebut. Salah satu insiden paling kritikal berlaku pada tahun 2013 apabila kumpulan bersenjata dan Kesultanan Sulu menceroboh masuk ke Lahad Datu dalam usaha untuk menuntut semula Sabah. Selain itu, berlaku juga krisis pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Peristiwa utama pencerobohan ini ialah pada bulan Februari 2013, sekitar 200 orang pengikut Jamalul Kiram III yang mengaku sebagai pewaris Sultan Sulu mendarat di kampung Tandua, Lahad Datu. Mereka mengisytiharkan bahawa mereka datang untuk menuntut semula Sabah bagi pihak Kesultanan Sulu. Pencerobohan ini mencetuskan ketegangan besar dan pertempuran antara kumpulan penceroboh dengan pasukan keselamatan Malaysia yang berlangsung selama beberapa minggu. Kerajaan Malaysia melancarkan operasi daulat untuk mengusir penceroboh dan dalam proses ini ramai anggota keselamatan dan penceroboh yang terkorban. Krisis ini juga menjejaskan kehidupan penduduk di Lahad Datu dan kawasan sekitarnya, di mana ramai yang terpaksa berpindah demi keselamatan. Peristiwa ini juga mendedahkan kelemahan keselamatan di pantai timur Sabah yang terdedah kepada ancaman dari selatan Filipina. Selepas krisis Lahad Datu, kerajaan Malaysia menubuhkan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah iaitu dikenali sebagai ESKOM untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan di kawasan tersebut. Selain daripada tuntutan Sultan Sulu, kawasan Lahad Datu dan pantai timur Sabah sering berdepan dengan ancaman penyusupan daripada kumpulan militan seperti Abu Sayyaf yang berpangkalan di Filipina Selatan. Kumpulan ini terlibat dalam penculikan untuk tebusan, terutama di kawasan perairan antara Sabah dan Filipina. Aktiviti ini menjejaskan keselamatan penduduk serta pelancong di kawasan Lahad Datu dan sekitarnya. Sempadan perairan yang panjang antara Sabah dan Filipina juga menjadikan kawasan Lahad Datu terdedah kepada aktiviti penyeludupan barangan haram, termasuk senjata dan dadah. Keadaan ini merumitkan lagi usaha untuk mengekalkan keselamatan di kawasan sempadan. Krisis pencerobohan 2013 ini memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi tempatan di Lahad Datu yang bergantung kepada sektor pertanian
dan perladangan. Kehadiran kumpulan bersenjata dan pentempuran dengan pasukan keselamatan menyebabkan aktiviti ekonomi terhenti sementara serta menjejaskan keyakinan pelabur asing. Selain itu, industri pelancongan di pantai timur Sabah turut terjejas akibat ancaman keselamatan yang berterusan. Selanjutnya, Lahad Datu mempunyai populasi yang terdiri daripada penduduk tempatan dan pendatang dari Filipina yang kebanyakannya etnik Tausug dan Sulu. Hubungan erat antara penduduk di Sabah dengan selatan Filipina menjadikan sempadan ini sukar dikawal kerana penduduk seringkali berpindah antara kedua-dua kawasan ini dan menimbulkan cabaran kepada kerajaan Malaysia untuk mengawal aliran masuk pendatang tanpa izin dan memastikan keselamatan di kawasan sempadan. Jadi, tindakan kerajaan Malaysia untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menubuhkan Eskom untuk memperkuatkan kawalan keselamatan di pantai timur Sabah, termasuk Lahad Datu. Eskom bertanggungjawab untuk menyelaras aktiviti ketenteraan dan penguatkuasaan undang-undang di kawasan tersebut serta memastikan keselamatan perairan dan kawasan sempadan. Selain itu, kerajaan Malaysia juga menjalankan penguatkuasaan kawalan sempadan, iaitu Eskom diberi tanggungjawab untuk memperketatkan kawalan di sempadan darat dan laut bagi menghalang pencerobohan serta aktiviti penyeludupan. Ini termasuk operasi bersama dengan negara jiran seperti Filipina untuk mengawal sempadan dengan lebih berkesan. Di samping itu, kerajaan juga melaksanakan program pembangunan sosioekonomi di kawasan ini untuk meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan serta mengurangkan pergantungan kepada aktiviti haram seperti penyeludupan. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu persempadanan laut yang melibatkan Pulau Batu Putih. Isu Pulau Batu Putih atau lebih dikenali sebagai Petra Branca merupakan salah satu pertikaian wilayah yang paling terkenal antara Malaysia dengan Singapura. Pulau ini yang terletak di kawasan Selat Singapura hanya merupakan sebidang tanah kecil dengan keluasan kira-kira 0.8 hektar. Walaupun saiznya kecil, lokasi strategiknya dan isu kedaulatan menyebabkan pertikaian antara kedua-dua negara ini. Secara geografinya, Pulau Batu Putih terletak kira-kira 40 km di timur Singapura dan di timur laut Pulau Bintan, Indonesia. Pulau ini juga berada di laluan perkapalan penting yang menghubungkan Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan, menjadikannya penting dari segi strategi. Pulau ini merupakan tapak rumah api Harrisburg yang dibina oleh pihak British pada tahun 1851 untuk membimbing kapal-kapal yang melalui perairan berbahaya di kawasan itu. Selain itu, isu Pulau Batu Putih ini melibatkan sejarah tuntutan, iaitu tuntutan oleh Malaysia dan tuntutan oleh Singapura. Malaysia menuntut Pulau Batu Putih berdasarkan kedudukan geografi pulau tersebut yang terletak berhampiran pantai Johor. Malaysia mendakwa bahawa pulau tersebut adalah sebahagian daripada Kesultanan Johor sejak abad ke-19 dan bahawa kedaulatannya tidak pernah dipindahkan secara sah kepada pihak lain. Manakala Singapura pula menuntut kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih berdasarkan pengurusan dan pentadbiran berterusan ke atas pulau tersebut sejak penjajahan British. Singapura mendakwa bahawa apabila rumah api Harrisburg dibina oleh pihak British, ia menunjukkan bahawa pulau itu berada di bawah kawalan mereka dan kemudian diwarisi oleh Singapura setelah kemerdekaan.
Faktor yang menjadi punca pertikaian ini adalah yang pertama, pembinaan rumah api Harrisburg, iaitu pada tahun 1851, pihak British membina rumah api Harrisburg di Pulau Batu Putih dengan kebenaran Sultan Johor. Namun, Malaysia menegaskan bahawa kebenaran ini hanya untuk pembinaan rumah api dan bukan penyerahan kedaulatan ke atas pulau tersebut. Faktor kedua pula, ketiadaan bantahan sejarah, iaitu Singapura menyatakan bahawa sejak pembinaan rumah api tersebut, tiada bantahan yang formal daripada Johor ataupun Malaysia terhadap pengurusan pulau tersebut oleh pihak British atau kemudian oleh Singapura. Malaysia pula berhujah bahawa mereka tidak pernah berniat untuk menyerahkan kedaulatan ke atas pulau itu kepada Singapura. Isu ini mula menjadi perhatian serius apabila pada tahun 1979 Malaysia menerbitkan peta baru yang menunjukkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Tindakan ini mendapat bantahan keras daripada Singapura yang mendakwa bahawa pulau tersebut adalah milik mereka. Pertikaian ini menyebabkan kedua-dua negara mengadakan pelbagai rundingan tetapi gagal mencapai kesepakatan sehingga membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2003. Setelah kes ini dibicarakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Keputusan ini berdasarkan fakta bahawa Singapura telah mentadbir dan mengurus pulau tersebut secara berterusan sejak pertengahan abad ke-19 tanpa sebarang bantahan daripada Malaysia sehinggalah Peta 1979 diterbitkan. Selain itu, ICJ juga membuat keputusan berasingan mengenai dua ciri geografi yang lain, iaitu Pulau Tengah dan Pulau Batuan Tengah yang lebih kecil dan terletak berhampiran Pulau Batu Putih. ICJ memutuskan bahawa Pulau Tengah adalah milik Malaysia sementara Pulau Batuan Tengah jatuh di bawah hak maritim Malaysia kerana ia berada dalam kawasan perairan Malaysia. Walau bagaimanapun, pada tahun 2017, Malaysia memfailkan permohonan untuk menyimak semula keputusan ICJ berhubung Pulau Batu Putih. Malaysia menyatakan bahawa terdapat bukti baru yang ditemui termasuk dokumen-dokumen arkib yang menunjukkan bahawa pihak British mengakui bahawa Pulau Batu Putih adalah sebahagian daripada Johor. Namun pada tahun 2018, Malaysia menarik balik permohonan tersebut tanpa memberi sebab yang terperinci. Selain itu, walaupun keputusan ICJ memihak kepada Singapura, hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura kekal baik dan kedua-dua negara ini komited untuk menyelesaikan sebarang isu berkaitan kedaulatan melalui rundingan atau undang-undang antarabangsa. Di samping itu, Pulau Batu Putih penting dari segi strategi kerana terletak di laluan perkapalan antarabangsa yang sangat penting. Kawasan ini sering digunakan oleh kapal-kapal perdagangan yang melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, menjadikan pengawasan dan kawalan ke atas kawasan ini amat penting dari sudut keselamatan dan sudut ekonomi. Kawasan di sekitar Pulau Batu Putih juga mempunyai kepentingan ekonomi, terutamanya berkaitan dengan tuntutan Zon Ekonomi Eksklusif atau disebut sebagai ZEE yang memberi hak kepada negara untuk mengeksploitasi
sumber semula jadi di perairan tersebut. Jadi, apakah impak isu ini terhadap hubungan Malaysia-Singapura? Isu Batu Putih telah menyebabkan ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Singapura pada masa lalu. Tetapi, kedua-dua negara berjaya mengekalkan hubungan baik melalui dialog dan kerjasama. Keputusan ICJ pada tahun 2008 diterima oleh kedua-dua pihak walaupun terdapat rasa tidak puas hati dalam kalangan sebahagian rakyat Malaysia. Malaysia dan Singapura juga terus mengadakan perbincangan berkaitan dengan isu-isu lain seperti hak-hak maritim di sekitar kawasan tersebut serta penandaan sempadan laut yang lebih jelas walaupun keputusan ICJ mengenai Batu Putih adalah muktamad. Bagi isu persempadanan ketiga yang melibatkan ruang udara pula ialah isu kawasan maklumat penerbangan antara Malaysia dan Singapura. Isu ini berkaitan dengan kawalan ruang udara yang ditadbir oleh Singapura ke atas sebahagian ruang udara selatan semenanjung Malaysia, termasuk ruang udara di sekitar Johor. Kawalan ruang udara ini ditadbir melalui pembahagian FIR yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Pada masa ini, sebahagian besar ruang udara di selatan Johor, termasuk kawasan sekitar lapangan terbang antarabangsa Senai dan wilayah di selatan Malaysia, berada di bawah kawalan Singapura yang merupakan sebahagian daripada FIR Singapura. Pembahagian ini berlaku sejak tahun 1974 apabila ICAO memberikan kawalan terhadap ruang udara ini kepada Singapura atas sebab kecekapan pengurusan lintas udara antarabangsa. Namun, Malaysia sejak beberapa dekad lalu telah menyuarakan hasrat untuk mendapatkan kembali kawalan ke atas ruang udara di kawasan ini. Oleh yang demikian, langkah penyelesaian yang diambil untuk menangani isu ini adalah dengan rundingan diplomatik dan penilaian semula oleh ICAO. Bagi rundingan diplomatik, kedua-dua negara akhirnya bersetuju untuk mengadakan rundingan bagi menyelesaikan isu ini secara diplomatik. Pada tahun 2019, Malaysia dan Singapura mencapai persetujuan untuk menangani isu FIR ini melalui rundingan di bawah kerangka ICAO. Selain itu, bagi penilaian semula oleh ICAO pula ialah pada Januari 2021, ICAO mengumumkan bahawa kedua-dua negara akan bekerjasama untuk mengkaji semula perjanjian FIR bagi memastikan kawalan ruang udara lebih efisien dan memenuhi keperluan keselamatan serta kedaulatan kedua-dua negara. Rundingan ini masih berjalan bagi mencapai penyelesaian yang memuaskan. Kesan isu persempadanan udara ini kepada hubungan Malaysia-Singapura ialah isu FIR ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara Malaysia dan Singapura yang sering melibatkan isu kedaulatan, keselamatan dan kepentingan ekonomi. Walaupun terdapat ketegangan, kedua-dua negara telah berusaha untuk menyelesaikan isu ini secara diplomatik dan menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Selanjutnya, dari segi penerbangan komersial pula, isu ini juga menjejaskan sektor penerbangan komersial terutama bagi Malaysia yang mahu memperkukuhkan lapangan terbang di Johor dan pembangunan wilayah selatan. Rundingan yang berterusan antara kedua-dua negara adalah penting bagi memastikan keselamatan penerbangan dan pembangunan ekonomi tidak terjejas. Kesimpulannya, isu persempadanan darat, laut dan udara memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pembangunan negara. Ketiadaan persempadanan yang jelas
boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, keselamatan dan hubungan diplomatik, sekaligus menjejaskan pelbagai aspek pembangunan. Oleh itu, penyelesaian konflik bersempadanan secara damai dan berkesan adalah kritikal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, kestabilan politik serta keselamatan negara terjamin. Seterusnya, kita bergerak pula ke isu yang sangat popular, iaitu isu pandemik COVID-19 yang bermula pada akhir 2019 dan berlangsung hingga beberapa tahun, kemudian memberi kesan global yang meluas dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, pandemik COVID-19 ini mencetuskan krisis kesihatan global. Hal ini kerana virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab COVID-19 merebak dengan cepat di seluruh dunia, menyebabkan peningkatan drastik dalam kes jangkitan dan kematian. Selain itu, kekurangan kapasiti hospital dan kemudahan perubatan di banyak negara menambah tekanan kepada sistem kesihatan. Selanjutnya, berlaku kekurangan sumber perubatan dan rawatan, iaitu di sesetengah kawasan kekurangan ventilator, katil hospital dan peralatan perlindungan diri iaitu PPE yang menjadi masalah kritikal. Pengasingan sosial, kebimbangan tentang keselamatan kesihatan dan tekanan akibat kehilangan pekerjaan meningkatkan masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Kita lihat pula kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global. Penularan wabak ini membawa kepada kemelisitan ekonomi global dengan banyak perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan menurun dan kadar pengangguran meningkat secara mendadak. Selain itu, penutupan industri seperti pelancongan, penerbangan dan perhotelan menyebabkan berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan. Sektor informal yang sering tidak dilindungi oleh jaringan keselamatan sosial terkesan paling teruk. Di samping itu, sekatan pergerakan antarabangsa dan domestik menyebabkan gangguan rantaian bekalan global. Ini mengakibatkan kekurangan bekalan barangan dan bahan mentah di beberapa sektor. Pandemik COVID-19 juga menyebabkan perubahan dari segi sosial. Untuk mengekang penularan virus ini, negara-negara di seluruh dunia melaksanakan peraturan penjarakan sosial yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja dan menjalani kehidupan harian. Selain itu, pandemik ini mempercepatkan peralihan kepada dunia digital dengan banyak syarikat mengambil model kerja jarak jauh. Pendidikan juga terpaksa beralih ke platform dalam talian walaupun terdapat masalah akses terhadap teknologi. Selanjutnya, pandemik ini mendedahkan dan memperburuk ketidaksamaan sosial yang sudah ada, terutamanya dalam akses kepada penjagaan kesihatan, pekerjaan dan pendidikan. Penonton sekalian, tidak lengkaplah isu pandemik COVID-19 ini tanpa isu vaksin dan imunisasi. Dalam usaha mengekang pandemik ini, pelbagai syarikat farmaseutical dan negara bekerjasama dalam pembangunan vaksin COVID-19 dalam masa yang sangat singkat. Selain itu, negara-negara berpendapatan tinggi memperoleh sebahagian besar bekalan vaksin pada peringkat awal, menyebabkan negara berpendapatan rendah berdepan dengan kekurangan. Ini mencetuskan perbincangan mengenai keadilan global dalam pengagihan vaksin tersebut. Selanjutnya, walaupun vaksin telah diperkenalkan, sebahagian daripada masyarakat menolak vaksin kerana pelbagai sebab, termasuk
kekeliruan, maklumat salah dan teori konspirasi. Di samping itu, wujud isu politik dan kepimpinan akibat wabak ini di mana pelbagai negara menunjukkan tahap keberkesanan yang berbeza dalam menangani pandemik yang mencetuskan kritikan terhadap kepimpinan politik. Beberapa kerajaan mendapat pujian kerana langkah proaktif, manakala yang lain menghadapi protes kerana langkah yang diambil dilihat tidak memadai. Selain itu, pelaksanaan sekatan pergerakan dan larangan perjalanan menimbulkan persoalan tentang keseimbangan antara keselamatan awam dan hak asasi individu, termasuk hak untuk bergerak dan hak untuk bekerja. Selanjutnya, pandemik juga menyebabkan peningkatan dalam diplomasi kesihatan dengan negara-negara besar menggunakan vaksin sebagai alat diplomasi atau disebut sebagai vaksin diplomasi untuk mempengaruhi hubungan antarabangsa. Penularan wabak berjangkit ini juga mengakibatkan isu dalam pendidikan. Hal ini kerana kebanyakan negara menutup sekolah, universiti dan institusi pendidikan lain, menyebabkan pelajar kehilangan pembelajaran secara langsung dalam jangka masa yang sangat panjang. Selain itu, terdapat jurang digital antara pelajar yang mempunyai akses kepada teknologi untuk pendidikan dalam talian dengan mereka yang kurang bernasib baik, terutamanya di kawasan luar bandar atau negara yang berpendapatan rendah. Impak daripada wabak ini juga berlaku pemulihan dan kebangkitan semula di mana banyak negara memulakan pelan pemulihan ekonomi termasuk pakej rangsangan kewangan untuk membantu perniagaan dan individu yang terjejas teruk akibat pandemik ini. Namun, pemulihan tidak berlaku secara seragam dengan beberapa sektor atau negara pulih lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, dengan pengenalan vaksin secara meluas, beberapa negara berharap dapat mencapai imuniti kumpulan di mana sebahagian besar populasi menjadi imun, sama ada melalui vaksinasi atau pendedahan kepada virus. Selanjutnya, selepas pandemik, banyak aspek kehidupan kembali ke normal secara beransur-ansur, tetapi beberapa perubahan seperti peningkatan penggunaan teknologi digital, kerja dari rumah dan peraturan kebersihan yang ketat mungkin kekal sebagai sebahagian daripada normal baharu. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan mendalam kepada pembangunan negara baik dari segi ekonomi, sosial maupun infrastruktur. Walaupun pandemik memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan pelbagai isu sosial seperti ketidakadilan dan jurang digital, ia juga mendorong negara untuk mempercepatkan transformasi digital dan mengadaptasi norma baharu. Dalam jangka panjang, kesan ini menuntut negara untuk lebih berinovasi dan berdaya tahan dalam menghadapi sebarang cabaran, serta menilai semula pendekatan pembangunan ke arah yang lebih inklusif dan lebih mampan. Sekian, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.